Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di channel ni. Tapi hari ni aku tak pergi memancing. Cuma hari ni aku just nak kongsi peralatan-peralatan memancing yang aku gunakan sepanjang tempoh aku memancing. Aku memancing secara serius selepas negara kita ni dilanda oleh pandemik COVID-19. Tapi jangan salah anggap, aku tak pergi merentas mana-mana daerah, mana-mana kampung. Aku cuma memancing di dalam kawasan sekitar tempat tinggal aku. Lebih kurang dalam Tasik yang paling dekat, lebih kurang dalam 5 minit jalan kaki, dan paling jauh adalah 10 minit naik motor. Jadi Alhamdulillah, jadi tempat-tempat ni menjadi tempat untuk aku mempelajari, mendalami teknik-teknik memancing yang telah lama aku tinggalkan. Last aku memancing, betul-betul memancing menggunakan reel, rod adalah pada tahun 2006, mancing lombong. Dan itulah pertama kali aku menggunakan set pancing tersebut. Biasanya kalau di kampung aku memang mancing, tetapi aku banyak menggunakan pancing daripada joran buluh yang diikat tali tangsi je, kemudian terus mata kail dan kita pacak kan. Itulah dia. So untuk teknik pancingan moden seperti casting yang aku dalami sepanjang tempoh setahun lebih ni, jadi ada beberapa perkara dan kesilapan yang telah aku buat dan aku ingin kongsikan kepada video ni. Jadi aku berharap dengan perkongsian ini dapat membantu para angler yang baru nak bermula seperti aku di suatu masa yang dulu, iaitu pada tahun lepas, zero knowledge tentang pembelian atau apa equipment yang nak invest, tali apa nak pakai, umpan apa nak pakai, dan yang paling penting cara untuk membaling atau casting umpan-umpan tersebut. Jadi jom aku bawa korang tengok peralatan-peralatan yang telah aku sediakan di sebelah ni. Inilah set-set peribadi aku, dan sedikit disclaimer, set-set ini menurut aku adalah pandangan aku secara peribadi dan aku tidak mempromosikan mana-mana brand atau mana-mana kedai, kecuali ada kolaborasi pada masa akan datang. Okey, kita tengok set yang pertama. Okey, di sini ada set rod Aji King, brand Aji King, Legend Jig, okey, 210 LB. Okey, untuk yang bukan pemancing, okey, LB yang aku sebutkan di sini adalah pound. Okey, 2 hingga 10 LB maksudnya 2 pound hingga 10 pound. Adalah tali yang mampu ditampung oleh rod ini atau batang pancing ni. Okey. Kemudian rod ini terdiri daripada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua. Bahagian kedua ini dipanggil second half of the rod atau dipanggil butt atau punggung. Bahagian punggung rod tersebut, dan boleh dicabut. Untuk Legend Jig Aji King ni, dia boleh dicabut di bahagian ini. Kita zoom sikit sini kamera. Okey, dan boleh dicabut di bahagian ini. Okey, perhatikan cara aku cabut dia. Okey, boleh dicabut di sini, kemudian aku masukkan balik. Okey, so dia ada lubang di sini. Okey, kamera dah zoom. Okey, ada lubang di sini. Dan batang ini tadi, okey, carbon ni tadi, batang rod carbon ni kita masukkan semula di sini. Okey. So ini dipanggil butt joint kerana ini adalah rod jigging. Kebanyakan rod jigging adalah butt joint. Okey, betul-betul joint dia berada di reel seat. Ini bahagian ini, okey, bahagian ini dinamakan reel seat. Ini adalah reel. Dan inilah tempat reel seat tu, tempat duduk, tempat meletakkan reel atau mesin pancing ini. Okey, seperti yang korang tengok, okey, ini adalah bahagian bawah, bahagian bawah rod, dan ini juga dipanggil, sistem tempat panggil mesin macam ni panggil mesin bawah. Okey, mesin bawah kerana kedudukan dia di bawah ni. Cara pegang dia pula, ada yang pegang dua jari di tengah macam ni, atau yang pegang macam ni. Aku lebih prefer jari between jari manis dan jari kelingking, dan pegang seperti ini. Okey. Okey, bila kedudukan memegang seperti ini, jari akan jadi seperti ini. Okey, dan ini tangan kiri, ini sebelah kiri, dan aku akan karau di sini. Karau dalam bahasa ini adalah retrieve. After kita casting, baling, kita akan kena menarik dan menggayakan umpan tersebut untuk menarik perhatian ikan yang kita target lah. Okey, okey. Reel yang aku gunakan kat sini adalah Okuma, daripada Okuma, Sema C30.
Dia tidaklah terlalu ultralight untuk definition ultralight. Biasanya ultralight bukan reel bersaiz 1000. Reel ada macam-macam saiz. Reel ada macam-macam saiz, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Semakin besar nombor saiz reel tersebut, semakin besar lah itu dan semakin berat. Jadi aku banyak bermain set ultralight lah. Ultralight ni tali, kalau ikut spek ultralight, tali 2 hingga 6 lb, 2 hingga 6 pound. Rod juga berkekuatan 2 hingga 8, 2 hingga 6 pound. Rod yang sizing rod tersebut atau poundage rod tersebut lah. Macam mana nak tengok pound untuk tali dan spek untuk rod tersebut? Di setiap rod, di setiap rod ini ada spek-spek yang ditulis. Macam di rod ini ditunjuk 5, korang akan dapati dia ada tulis 582. 58 adalah 5 kaki 8 inci. Panjang, tinggi rod ni bila diletakkan di atas tanah daripada hujung sini sehingga dia tegak 5 kaki 8 inci. Kemudian ditulis 2. Korang akan nampak 2. 2 maksudnya 2 piece. Boleh dicabut. Boleh dicabut. Dan di sini juga mention ultralight S. So ultralight lah. Ultralight S ini untuk spinning. Spinning. Mesin bawah juga, sikit info tambahan, mesin bawah juga dipanggil spinning set lah. Mesin bawah ni bahasa lokal kita Malaysia. Bahasa moden, bahasa technical untuk reel seperti ini dipanggil spinning. Kerana dia spin lah. Mungkin sebab mungkin lah, aku tak apa pasti technical ni, tapi pergerakan dia spin, berpusing. Spinning. So ini adalah mesin bawah, juga dipanggil spinning. Set ini aku beli lebih kurang bawah RM200. Dan telah hook beberapa ekor ikan yang ada kat kawasan tempat aku pancing ni lah, seperti peacock bass, haruan. Itu tentang first set yang aku beli, spinning reel. Spinning reel Okuma Sema size C30 atau size 3000, tali 6 pound 6 lb, rod Ajiking Legend Jig 2 hingga 10 pound untuk kekuatan tali yang ditampung oleh rod tersebut. Baiklah, kemudian aku ada satu lagi set daripada reel model yang sama. Seakan-akan sama. Seakan-akan sama, cuma kali ni saiz dia sangat kecil. Inilah Okuma Sema C10 saiz 1000. Yang ini aku isi dengan tali 4 pound. 4 pound sahaja. Sulam 4 kali. Sulam 4 kali. Sekejap lagi aku akan ceritakan beza tali apa yang dipakai. Ada orang ni panggil ni tali benang. Kita cerita kejap lagi. Kita cerita dulu pasal reel. Ini masih lagi spinning reel, mesin bawah. Mesin bawah. Dan kedudukan design depan dia lebih kurang sama je. So jom kita compare sebelah-sebelah dua reel ini. Tunggu kamera zoom. Nampak dah. Korang boleh nampak hasil zoom dua reel di kiri ini adalah saiz 3000, di kanan ini adalah saiz 1000. So beza saiz kau nampak beza saiz daripada depan, beza dia punya diameter spool dia tu. Spool adalah tempat untuk menyimpan talinya. Jom kita tengok lagi secara lebih detail. Secara lebih detail. Ini saiz 3000. Kita tunggu kamera kita zoom dulu. Dah zoom. Ini saiz 3000, tali warna hijau ni. Dan tali warna oranye ni saiz 1000. So side profile-nya juga adalah different. Side profile-nya juga ada different. Kenapa aku ada dua reel yang sama daripada maker yang sama, tapi sebenarnya
Perbezaannya pada saiz reel tersebut. Okey, bila aku menggunakan saiz 1000, bermaksud ini adalah setup yang betul-betul ultralight. Okey, betul-betul ultralight. Okey, aku bukan fanatik ultralight yang hanya mengatakan 2 hingga 6 lb, ada yang mengatakan 2 hingga 8 lb kekuatan tali. Pada aku berpegang pada 2 hingga 6. Okey, dan dalam siri memancing, dalam aktiviti memancing, tak ada betul, tak ada salah. Okey, yang penting kita enjoy dan kita dapat merakamkan aksi-aksi kita untuk disimpan sebagai memori. Okey, tali aku pakai tadi bersaiz 4 pound. Okey, 4 pound bersama lebih kurang 2 kilo. Rod, okey, cerita sikit tentang rod yang aku pakai ni adalah Okuma, reel Okuma, dan rod juga daripada Okuma, Okuma Altera. Tengok kamera boleh zoom tak? Okey, Okuma Altera. Okuma Altera ni dia ada satu benda yang best. Okey, korang tengok kat sini. Okey, tengok jari telunjuk ni. Ini adalah tempat untuk sangkut hook. Okey, aku hanya ada satu jenis rod, which is Okuma Altera ni, yang hanya ada tempat sangkut hook yang dedicated. Okay, normally aku akan sangkut umpan atau hook dekat ring ni. Okay, ada risk sikit kalau kita sangkut dekat sini. Okay, kemungkinan kalau tertarik mungkin boleh merosakkan ring tersebut. Okay, satu lagi benda yang aku belum explain tadi pasal spinning rod. Ini spinning reel, mesin bawah, dan inilah rod yang digunakan untuk reel spinning atau mesin bawah. Okey, perhatikan di sini. Okey, ring dia juga letak. Okey, ini pangkal rod Okey, tengok sini Okey. Okey, ring dia ini atas rod, ring dia berada di bawah. Okey, maksudnya tali dia semua berada di bawah. Tali dia semua berada di bawah sampai ke hujung the tip of the ring. Okey, kenapa aku explain? Sebab aku ada satu lagi rod yang totally opposite dengan spinning set ini. Okey, sekarang aku nak tunjukkan satu reel set yang aku ada yang totally opposite dengan spinning reel yang aku tunjukkan sebentar tadi. Okey, kita tengok dulu keadaan fizikal dia. Okey, keadaan fizikal dia. Okey, keadaan fizikal dia sekarang. Okey, ini bahagian atas. So, korang dah tahu dah, ini nama dia mesin atas. Okey, mesin atas. Okey, kemudian di bahagian bawah dia ni, bahagian bawah ni ada tempat untuk seperti cangkuk ni. Okey, ini untuk letak finger dia. Jadi, secara fizikal, mesin atas ada tempat untuk letak kita punya finger bila kita pegang nanti. Kemudian kita tengok ring dia. Okey, ring dia semua berada kedudukan di atas. Okey, berada pada kedudukan di atas. Spinning reel, mesin bawah, ring di bawah. Ini nama dia bait casting. B-A-I-T-C-A-S-T-I-N-G, casting, atau panggil casting, terpulang. Aku panggil dia BC, BC reel dan BC rod. BC reel hanya boleh dipakai pada BC rod sahaja kerana reel seat dia, tempat duduk reel dia berada di atas. Dia tak boleh dipakai di reel untuk rod untuk spinning. Tak boleh. So it is not interchangeable. So itu satu knowledge yang aku belajar, tengok YouTube orang, tanya orang, dan bila ada sesi-sesi memancing, orang-orang yang aku terserempak dan aku tanya dan aku observe lah. Okey, jangan malu bertanya, nanti sesat jalan. Okey, so korang dah tahu, so aku ada dua jenis reel yang aku gunakan. Okey, sekarang aku nak tunjuk spek-spek yang ada pada rod yang aku pakai lah. Okey, first of all, rod ini daripada Aji King Master. Okey, poundage dia, tinggi dia 6 kaki kalau dia berdiri tegak. Kemudian tali yang sesuai dipakai
4 hingga 10 lb, lebih kurang 2 hingga 5 kilo. Macam tu lah kalau convert pound kepada kilo. And then apa yang tak ada bukan yang tak ada, yang aku tak explain tadi dekat reel rod spinning. Dekat spinning rod atau setiap rod dia ada mention 3 perkara atau 4 perkara lah. Pertama, tinggi, kemudian kekuatan tali, kemudian berat berapa lures atau gewang lah, umpan yang boleh dipakai sesuai dengan rod. Maksudnya pemilihan berat umpan adalah dipengaruhi oleh rod anda, bukan dipengaruhi oleh reel anda, sama ada BC reel atau spinning reel. Bukan, unnecessarily lah. I might be right but I might be wrong juga. Tapi ini disclaimer lah, sebab ini apa yang aku pakai. So dia ada beritahu kat sini, untuk umpan dia beritahu 5 hingga 10 gram, bukan 10 kilo. 10 kilo berat sangat. 5 hingga 10 gram. Jadi sekiranya umpan itu beratnya dalam range atau julat yang ditetapkan, maka insya-Allah korang akan dapat jarak atau penerbangan gewang yang korang expect lah. Okay, kalau kamera boleh zoom, aku nak share sikit kat sini, tunjuk sikit macam mana spek ini ditulis. Seperti itulah. Okay. Ini nama rod. Ini nama rod. Okay. Bercakap tentang tinggi atau panjang rod tersebut, ia adalah sangat subjektif. Kenapa? Ianya bergantung kepada beberapa faktor. Okey, kalau korang memancing di atas boating, kapal memancing ke apa, jadi kawasan nak casting satu akan dimulai oleh ramai orang. Kemudian ada struktur binaan yang akan mengganggu kalau korang overhead cast. Jadi casting ada macam-macam jenis cara, overhead, side, backhand, skipping, forehand skipping. Yang tu ada beberapa benda lagi yang aku tak master lah. Aku jujur je cakap, sebab aku masih dalam proses belajar, dan kawasan-kawasan aku mancing dekat kawasan sekitar ni tak ada memerlukan aku macam-macam skill tersebut, but it is a very good skill to have. Okay, a very good skill to have. Kepada angler-angler yang baru nak belajar, membeli atau terjumpa video ni, so korang kena definekan apa game yang korang nak. Macam aku memang minat dengan ultralight, sebab aku nak rasa dia punya sensasi setup equipment yang bersaiz kecil, tali halus, reel kecil, rod pun ultralight, kecil je. Jadi even ikan kecil, bersaiz kecil, sederhana, apatah lagi besar, akan memberikan satu pengalaman atau sentakan yang sangat memorable lah. Itu aku punya definition. Korang mungkin ada definition yang lain, but korang kena pastikan korang kenal dulu apa minat korang. Mancing dia tak boleh ikut tengok kawan ni pancing siakap, kita beli satu rod untuk main siakap bersaiz sekian-sekian, dan korang bawa benda tu untuk main di tempat ikan bersaiz kecil. Mungkin korang akan dapat ikan atau tak dapat ikan, itu luck. Tetapi sensasi itu sebenarnya. Sebab kalau cerita nak dapat ikan, untuk akulah, kalau aku betul nak cari ikan yang boleh dimakan, aku akan pergi cari ikan macam siakap, ikan yang common lah untuk dimakan, bukan macam cari haruan. So ini just a game yang aku rasa aku nak isi masa belajar, dan aku boleh kongsikan di platform atau di channel ni lah. So aku juga kadang-kadang main kalau aku bosan mancing casting, so aku juga turun memancing di waktu malam. Untuk mancing malam, aku pilih set aku tunjuk spinning set, mesin bawah juga. Ini bersaiz 650, ini Aji King Buster 650X. ok,
Dia ada cincin yang besar sikit, ring yang besar, dan reel ini rod ini sangat panjang 6 kaki 6 inci. Tali dia masih lagi ultralight 1 hingga 4 lb, dan gewang bersaiz atau seberat 2 hingga 8 gram lah kalau casting lah. Okay, tapi kebanyakannya aku menggunakan pelampung pada rod ini 6 kaki 6 inci. Tinggi rod ni tinggi. Jadi untuk memancing relax, aku akan pakaikan reel ini, reel dan rod ini. Okay, cut. Okay, action. Okay guys, tadi aku dah terangkan dua jenis set yang aku ada. Spinning set, ada 2 saiz, dan satu spinning set juga untuk aku bermain bottom, dan satu set untuk aku bait casting BC. Okay, aku tahu apa yang dalam kepala korang. Okay, untuk yang tengah tercari-cari dan apa maknanya. Kebanyakan video YouTuber dia terus tak banyak lah yang nak terangkan secara detail. Jadi aku cubalah menerangkan secara tak terlalu detail sangat, tapi bahagian-bahagian yang ada pada sesebuah reel. Okay, ni yang aku tahu dan aku selalu pakai lah. Okay, kita tengok depan. Okay, ini spinning so bahagian depan ni kita panggil drag dia. Drag ni lebih mudah dikenali, dia ada bunyi macam ni. Okay, kalau lawan arah jam, melonggarkan. Yang ni mengetatkan. Okay, makin kita ikut arah jam, dia makin ketat. Macam mana kita akan ketat? Kita akan tarik tali ni. Dia susah nak keluar. Okay, tapi kalau dia longgar, dia cair sikit bunyi dia, ceroy sikit. Okay, ceroy, berkata orang Kedah atau orang utara lah. Tapi kalau dia ketat, kita gulung balik. Ikan susah nak tarik, ikan susah nak tarik. Okay, so ini dipanggil drag, ini dipanggil drag, ini dipanggil spool. Okay, spool untuk simpan tali. Dan untuk kebanyakan ultralight reel, dia ada lubang-lubang kat sini. Kerana ini adalah untuk memastikan reel ini selalunya ringan. Okey, untuk pilihan tali yang sesuai, ini aku punya preference. Aku menggunakan tali bawah 6 lb lah. Aku pilih ini 4 pound. Dan tali ini juga dikenali sebagai tali benang. Okey, banyak bahasa mudah, bahasa tempatan yang cuba aku kongsikan. Tapi bahasa moden ni panggil braided. Braided ni adalah nama lain tocang lah. Dia disulam, tocang. Okay, disulam beberapa tali. Ada tali yang disulam kombinasi benang halus, 4 benang disulam oleh mesin. Kemudian ada yang disulam 8 kali. So bila kita beli, kita akan jumpa di kotak tali tersebut 8X, 4X. Itu maksudnya lagi banyak sulam, tali tu lebih bulat. Contoh, dia ada 9X. Okay, susunan tali tu, okay, ada di tengah, ada satu, dan diapit oleh 8 lagi tali yang disulam, dan dia lebih smooth dan kemungkinan lebih halus. So untuk tali 4X macam ni, dia lebih murah. Harga di dalam belas-belas ringgit. Ini aku dapat dalam RM12. Manakala tali 8X seganda daripada dia. Okay, tali 8X brand yang biasa seganda dan lebih. Mungkin ada yang 3 kali ganda. Jadi it's a matter of budget, preference. Dia tak boleh tanya orang, kau pakai tali apa? Aku nak ikut lah. Okay, mungkin ada sebab tertentu kenapa individu tersebut menggunakan tali berkekuatan tersebut. Mungkin dia orang fight dengan ikan toman. Mungkin dia orang fight dengan ikan peacock yang berkepala jendul saiz 1 kilo ke atas. Kalau macam aku hanya hunting untuk ikan haruan bersaiz sekaki dan ke bawah. Jadi aku rasa set ini cukup dah. Tali ini cukup dah. Baik.
tali benang ini dia tidak disambungkan terus pada umpan pada gewang. Sebaliknya dia disambung. Okey, kat sini kita cuba zoom sikit. Ada tak? Okey, nampak tak ni? Ada kesan sambungan ni. Okey, ini kita sambungan braided line kepada leader. Leader ni macam tali pancing old school tu lah sebenarnya. Tali pancing old school. Ni warna transparent ni. Okey, ini kita namakan, bahasa mudah dia panggil perambut. Okey, perambut. Penyambungan tali benang kepada perambut. Ada beberapa metod lah nak ikat ni. So ada beberapa metod. Jadi korang boleh refer cara-cara, kau boleh google lah ayat ni, how to tie ataupun cara-cara mengikat leader pancing. Okay, so perambut ni juga dipakai leader. Okay, di hujung leader tersebut, okay, di hujung leader ni baru kita sambungkan dengan umpan. Tak kisahlah kau nak pakai umpan yang macam mana pun, tapi tidak menyambungkan tali benang tadi direct kepada umpan lah. Kerana tali leader ni, satu, kenapa kena pakai, dia bersifat low memory. Low memory maksudnya kalau korang gulungkan dia, gulung atau lipatkan dia, dia tak mudah nak kekal. Dia akan kembali kekal kepada bentuk yang lurus lah. Satu. Kedua, ikan tak mudah nampak tali sebab tali ni transparent. So jarak umpan korang ni dengan leader agak jauh. Jadi bila korang tarik, seolah-olah umpan korang berenang secara natural lah. Dia tidak ditarik oleh tali. So ikan, untuk kawasan ikan yang tak culas, how to say culas mean dia spook lah. Dia adik kawasan ikan yang korang baling, dia lari, dia menyorok, kemudian tak datang dah. Untuk tempat yang macam tu, korang memerlukan setup bersaiz halus seperti ultralight lah untuk panggil ikan tu keluar. Tak semua ikan akan suka gewang yang kasar-kasar ni, yang besar-besar ni. Alright, itu sedikit tentang spinning reel. Whatever size, konsep dia sama. Baik, kita kembali kepada setup BC reel yang aku ada ni. Okey, dekat reel ni ada satu benda tambahan dan ada satu benda yang similar lah, walaupun bentuk dia berbeza tapi function dia similar. First, tadi aku cerita pasal drag. Dekat BC reel ini, bed casting reel ni, dia ada drag juga, tapi bentuk seperti bintang ni, dan dia ada bunyi bunyi dia. Kalau ke arah badan kita, dia menjadi longgar. Bila longgar, ikan boleh tarik tali keluar dengan mudah lah. Tapi kalau kita tengah fight, kita boleh pegang handle ini seperti ini dan kita pusing, longgarkan, tolak je. Ni dipanggil star drag. Okay, star drag, audible star drag. Audible ni boleh dengar lah. Dan handle dia seperti ini. Okay, handle dia seperti ini. Okay, seperti ini. Okay, kemudian dia ada brake. Okay, dia ada brake kat sini. Kenapa nak ada brake? Kenapa spinning reel tak ada brake? Okay, sebab mekanisme ini, mekanisme cara tali ini keluar, dia direct je keluar. So dia punya force atau daya berkadar langsung. Whatever yang stop kan, contoh bila keluar tali macam ni, dia keluar direct. Ni sedikit fizik, sedikit penerangan fizik. Bila dia keluar direct macam ni, upon any impact momentum tu, air tu umpama satu gewang terbang di udara. Dia terbang di udara, medium adalah udara. Bila dia berhenti dan kena pada permukaan air, sepatutnya gewang tu akan stop dan daya tindak balas tu akan dihantar kembali kepada tali. By right, tali ini atau spool ini kan dia pusing keluar, kena berhenti secara automatik. Tetapi untuk membantu pemberhentian tu, ada orang akan tekan thumb dia orang kat sini. So bila dia tengah pusing laju, kita baling, tekan, dia akan stop, gewang akan jatuh.
ataupun gewang itu jatuh dan dia boleh berhenti sendiri dan kita kawal menggunakan brake yang ada kat sini. Okay, dia ada brake kat sini. Sini ada tulis free. Okay, free ini maksudnya dia paling longgar lah. Okay, bila free tu dia boleh keluar dan tak ada brake. Kita tak pakai brake. Dalam ni ada magnet brake. Brake yang magnet tu, sistem magnet, dia akan berhenti. Bila kena air je, spool ini akan berhenti berpusing. Kalau dia tak berhenti berpusing, tali sini akan keluar, padahal penerbangan gewang sudah terhenti. Okay, itu yang selalunya terjadi. Orang panggil bihun atau backlash. Itu sebabnya kebanyakan orang dia orang tak prefer pakai BC reel ni. Okay, kerana ada misconception atau pemahaman yang kurang. So dia orang akan ignore menggunakan brake ni. Okay, sedikit teknikal lah kat sini Okay, untuk knowledge menggunakan reel ini, sampai ke hari ni aku telah kehilangan banyak gewang, termasuk gewang-gewang yang original dan mahal lah. Ada yang terputus di bahagian leader kerana aku tak berapa faham cara membaling, load umpan, saiz umpan dan penerbangan gewang yang macam mana aku target. So dekat sini limit dia kata 5 hingga 10 gram. So paling ringan 5 gram. Gewang bersaiz 5 gram boleh di casting lah menggunakan reel BC ini. Okay, mungkin dalam video yang lain bila aku nak buat video praktikal lah, aku akan tunjukkan lah. InsyaAllah doakan aku ada masa, aku akan tunjukkan setting-setting yang aku pakai, macam mana selepas setahun lebih ni aku mendalami benda ni seorang diri. Tanya juga orang lain, tapi kebanyakan fishing trip area rumah ni aku buat sendiri-sendiri dan aku belajar dan aku faham sendirilah. Mungkin itu hanya method aku. Kalau nak dibandingkan cara menggunakan BC ini dan spinning reel, BC reel lebih mudah sebenarnya, lebih pantas. Okay, lebih mudah dan lebih pantas. Okay, cara untuk tali dilepaskan untuk BC reel, korang kena tekan tambah ni, nampak bergerak. So tali akan keluar terus di sini. Manakala tali untuk mengeluarkan tali untuk release umpan pada spinning rod atau spinning reel ni, korang kena buka satu lagi penghalang kat sini, kita panggil bail lah. Ni macam sini. So bila lepas ni, tali akan keluar, nampak? Ok, korang dah nampak dah perbezaan dia. Kenapa dia tak ada brake? Brake dia, bila korang baling, korang tutupnya balik, tolak balik, dia akan terhenti. Ok, penerbangan tali tu akan terhenti dan dihalang oleh mekanisme tersebut sini. Tapi berbanding dengan BC, kalau tak ada brake, dia akan terus keluar je tali. Ok, tapi bila masalah dia berhenti, sama ada korang tak tekan tambah ni semasa dia masih terbang lagi, gewang tu masih terbang di udara, ataupun korang set brake ini terlalu longgar, apa akan jadi? Dia akan continue berpusing, tapi sebenarnya tali dah tak pergi dah. Jadi tali-tali akan keluar seperti sarang burung. Itu yang dipanggil bird nest, backlash atau bihun lah dalam bahasa pasar dia. So macam tu. So bunyi dia bila korang release macam ni, baling, okay, tali akan keluar. So bila korang nak ni, tambah dia akan tarik automatik sendiri. Dia bunyi macam tu. Okay, satu lagi yang tak ada pada spinning reel adalah tension knob. Okay, kat sini ada spool spool. Okay, spool ini boleh dikeluarkan lah. Spool ni tempat simpan pegang tali ni. Spool ni boleh bergerak kiri dan kanan. Jadi permainan BC reel ni lebih, pada aku lebih teknikal dan lebih mencabar. Aku sukakan cabaran sebab dia melibatkan berat luar tu, berat gewang, tali, rod, brake. Okay, bila nak gunakan brake kuat, bila nak gunakan brake slow, dan kita ada satu lagi button kat sini. Bukan button lah, macam knob.
tombol. Tombol ni boleh dipusing. Ini namanya tension knob. Tension knob ni digunakan untuk mengetatkan atau melonggarkan ni. So bahasa mudah dia, korang kena tahu kombinasi tension knob ni dengan brake dan berapa berat gewang yang korang nak pakai. Simple tips. Korang dah pakai gewang yang dalam range ditetapkan oleh rod ini. Okey. Kemudian korang nak make sure dia tak ada backlash. Kita punya target jangan ada tali ni terkeluar berbelit-belit kat sini. So paling selamat korang ketatkan ini maksimum. Okey, paling maksimum ketatkan. Ni mula-mula korang boleh Google sebenarnya macam mana nak pakai ni. Ada banyak YouTuber dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, seluruh dunia dah tunjukkan cara macam mana. So pilihlah video yang mudah untuk korang faham, dan korang boleh kontrol melonggarkan di sini. Bila korang longgarkan sini, spool dia akan bergerak kiri dan kanan. Kira bergerak lah, kita tak kunci mati. Kalau ini kunci mati, ini pun kunci mati, dia tak boleh keluar. Jadi salah satu kena ketat, salah satu kena longgarkan untuk capai distance dan penerbangan yang baik. Okey, cara-cara casting paling mudah adalah overhead cast. Tetapi kalau korang berada di kawasan yang semak samun atau hanya membolehkan korang skipping bahagian bawah, forehand, backhand, korang kena belajar lah. Okey, so dekat sini aku rasa korang dapat idea. Kalau korang sukakan cabaran dan dah boring main spinning, korang boleh pakai BC ni. Kerana BC ni lebih pantas sebab dia tak ada bail tak ada bail nak buka. Korang hanya tekan tambah ni, baling, tekan, baling, tekan, baling, tekan, retrieve, baling. Simple je. Tekan, baling, retrieve, karau, dapatkan umpan balik, gayakan gewang, gayakan umpan. Tapi kalau spinning, ada berapa set, ada berapa langkah step dia. First, korang pegang secara ni, korang buka bail ni, pegang tali, baling. Kelebihan dia, ini boleh pergi jauh dengan tali yang ringan. Okay, setup ni aku pakai contoh size reel 1000, tali braided 4 kali 4 pound, umpan yang aku pakai 2 gram, rod 6 kaki 2 hingga 6 lb, umpan untuk case betul-betul real case tadi, gewang aku pernah terbang hingga 30 hingga 40 meter, 2 gram provided tak ada angin masa kita casting tersebut. Ini pengalaman aku sendiri. Okey, aku agak dalam 30-40 meter, memang aku nampak dia jatuh jauh. Okey, untuk yang set ini. Okey, so sebaliknya bila aku pakai set size 3000 ni, tali dia berat sikit, 6 lb, 6 pound. So bila kita dah baling banyak kali dalam air, tali basah, so dia nak pergi terbang tu tak dapat jauh sangat lah, but it is enough. Sekarang ni ada orang tanya, kita nak cast jauh atau cast tepat pada strike zone. Okey, terpulang. Kalau korang blind cast, korang mesti nak baling jauh, because korang nak testing kat sana ada tunggul kayu ke, kat sana ada lubuk dalam ke, kat sana memang ada ikan ke. Okay, once kau dah tahu, kau boleh tune in. Kau boleh tune in pakai apa saja pun. Tapi kalau korang nak bermain dengan accuracy, ketepatan dan gaya yang senyap, okey, tepat menumpang korang. Kalau korang pakai buzz bait, bising lah, aku suggest korang boleh invest dengan reel ini. Tak mahal. Ini aku pakai reel Aji King Atom Max, time promo aku dapatkan dekat Shopee lebih kurang 61 ke 63 ringgit macam tu. So ini memang reel belasahan aku. Ratio retrieval dia 7.2. Okay, 7.2 nisbah 1. So far aku puas hati dengan reel ni. Okay, so in conclusion, hobi memancing ni sangat best. Mahal atau tak mahal, set korang tergantung pada bajet korang. Tapi kalau korang macam aku, bajet tak berapa nak ada sangat tapi nak enjoy at the same time,
Korang boleh ada macam-macam jenis rod. Okay, harga paling mahal 100 dan ke bawah lah. Korang boleh dapat lah. Carbon rod, macam-macam jenis. Jadi, aku harap sedikit perkongsian aku ni, berdasarkan pengalaman aku sendiri, bermanfaat. Semoga aku diberikan masa lagi, doakan aku diberikan masa, kesihatan, ilham untuk menghasilkan video-video berkonsepkan sharing kepada korang semua. Ok guys, terima kasih kepada yang sudah subscribe. Kepada yang belum, korang boleh subscribe, share, like dan komen. Semoga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.